Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kawan-kawan dah mula datang. Masya Allah, 9 orang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Rusnal Oman Al-Faruqi, Muhammad Zamri Ibrahim, Nur Hisham Muhammad Nur, Jaz Hasbullah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan, boleh kita amalkan, iaitu dengan share. Di sini kita boleh share lah. Sebab ini umum kan, bukan program daurah kita. Di sini kita tuan-tuan boleh share kan, untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Masya Allah. Kita tunggu dan share. Mungkin kita berhenti 2 hari tadi dengan disebabkan daurah kita dalam Kitabul Ilmi, dan mungkin kawan-kawan tertunggu. Masya Allah. Jadi kita terus boleh sharekan di sini. Terus kawan-kawan boleh sharekan dan sampaikan, InsyaAllah, untuk niat amalkan dan sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nizam Syukur, Masya Allah. Tuan Joha Bukhari, Masya Allah. Masya Allah. Barakallah fiqh. Rindunya Maulana. Insya Allah. Rindu nanti kita jumpa di daurah, insya Allah. Dia sebenarnya tak berhenti sangat. Dan semalam kita dah kita buat mengambil cadangan. Saya telah lontarkan pandangan, dan cadangan-cadangan telah diberikan oleh pihak tuan-tuan yang menyertai daurah. Masya Allah. Kita akan buat daurah 2 minggu sekali, iaitu tengah bulan dan akhir bulan. Jadi pada kawan-kawan yang tak sempat untuk menghadiri program daurah kita semalam, hari Sabtu dan hari Ahad kita berjalan 6 jam. InsyaAllah untuk akan datang, tuan-tuan boleh hadir lagi. Tuan-tuan boleh untuk akan datang. Masya Allah. Sebab saya buat program daurah tu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat program daurah tu ialah untuk mempercepatkan pembelajaran kita di dalam kitab tersebut ni lah. InsyaAllah banyak semalam 2 hari 6 jam kita membicarakan tentang ilmu, Kitabul Ilmu. Di sini kita sambung balik Kitabul Iman di dalam bab, iaitu di dalam bab dosa-dosa besar. Di antaranya hari ini tentang sihir. InsyaAllah kita banyak nak cerita tentang sihir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Masya Allah. Syekh Zaidi kita pun ada, Zaidi Cik Man, kawan saya juga tu, orang Pasir Mak Warih pula tu. Masya Allah. Jadi insya Allah hari ini kita pergi kepada menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang membinasakan, iaitu pada muka surat 27. Muka surat pada 27, pengajian umum ya, lam mangga kau pengajian umum hari ini. Sebab kita dalam Kitabul Iman saya buat pengajian umum, dan untuk perkara-perkara yang lain maka banyak lagi Kitabul Iman ni. Sebab baru sampai hadis ke-52. Dia sampai ke hadis 190, 190 dan 198 semua dalam Kitabul Iman. Hadisnya sampai 198 dan Kitabul Ilmu
82. Jadi keseluruhan dalam kitab jilid pertamanya 280 per 6,000 hadis lah. Masya Allah. Ya, hari ini kita pergi kepada, insyaAllah nanti kita akan ceritakan sedikit tentang daurah semula nanti insyaAllah. Hari ini kita pergi kepada hadis yang ke-52, bracket nombor 4. 52 secara keseluruhan lah. Hadis 52 ni secara keseluruhan daripada 6,000 hadis tu. Dan bracket 4 iaitu hadis yang keempat di dalam bab dosa-dosa besar, iaitu menghindarkan diri daripada perkara yang membinasakan. Apakah perkara-perkara yang membinasakan yang diberitahu oleh Nabi, yang merupakan ia salah satu daripada dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'a mubiqat. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. Sayyidina Abu Hurairah, terjemahnya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Sahabat bertanya, apakah perkara-perkara yang membinasakan itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama syirik kepada Allah SWT, iaitu mensyarikati Allah Subhanahu wa taala. Kedua ialah melakukan sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan daripada membunuhnya melainkan dengan cara yang hak. Keempat, memakan riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, lari daripada medan perang. Dan ketujuh, menuduh wanita-wanita yang suci. Lagi memelihara kehormatan diri yang beriman dan yang lalai daripada mengingati dosa. Maksudnya yang lalai daripada mengingati dosa ni tak terfikir pun fikiran dia ke arah melakukan dosa. Maknanya bagusnya wanita ni, dia tak terfikir, tak cenderungkan ke arah dosa. Tapi orang tuduh dia lagi. Orang baik macam pun tu kena tuduh lagi pula. Okey, telah kita ceritakan tentang syirik. Kepada Allah. Yang kedua ialah tentang sihir. Hari ini kita nak ceritakan tentang sihir. Di antara dosa-dosa besar ialah tentang sihir. Melakukan sihir adalah dosa besar. Melakukan sihir ni dia ada satu dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Setiap sesuatu perkataan dia ada kesan. Satu perkataan tu dia ada kesan. Dipanggil ta'thir. Dia ada kesan. Setiap satu benda tu ada kesan. Kalimah-kalimah yang baik mempunyai kesan. Seperti nama Allah, kalimah zikir, dia mempunyai kesan. Dan sains telah membuktikan apa yang telah dikhabarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, iaitu dengan baca bismillah. Maka dengan baca bismillah, maka ditiupkan pada air, maka molekul air, struktur dan molekul air itu tersusun dengan baik. Tapi bila dicakap dengan perkataan buruk, maka ada kesan dia, iaitu molekul air tadi jadi tak elok. Jadi tak elok. Razali Jasmi, ya, satu jemaah daripada Masjid Jamhuriyah. Masya Allah, selamat datang, Masya Allah, kepada pengajian kita. Sebab kita nak pergi Masjid Jamhuriyah ni, Taman Datuk Harun, tak bolehlah zaman PKP. Masya Allah. Okey, jadi memberi kesan dan ada pengaruhnya. Begitu juga jadi kalamullah, kata-kata Allah, kalamullah, kalamur Rasul memberi kesan yang baik, memberi kesan. Dan nanti kita akan cerita kesan tu semua daripada keizinan Allah. Apatah lagi benda-benda yang buruk. Jadi semua baik buruk itu daripada Allah. Jadi begitu juga kalam, iaitu perkataan buruk, seperti bacaan-bacaan atau mentera-mentera sihir ni. Ia juga memberi kesan. Belajar sihir hukumnya haram. Jadi belajar sihir ni hukumnya haram. Jadi tak apa Ustaz, kita belajar sihir dengan tujuan untuk kita tolak sihir itu balik.
Sebab tu saya bawa ayat tadi tu nak menceritakan tentang sihir, tentang cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan macam mana orang Yahudi menyangka perbuatan mukjizat Nabi Sulaiman tu ialah disamakan dengan sihir. Disamakan dengan sihir. Itu saya bawa satu ayat di situ yang mengenai sihir tadi. So kita mendivinasikan. Jadi belajar sihir ni tak boleh. Belajar, sebab tu ulama mengatakan belajar sihir pun atas dasar tujuan untuk menolak sihir tak boleh. Jadi kita tolak sihir bukan dengan sihir. Jadi ada orang kata, ulama kata, ada sebahagian berpendapat kita boleh belajar sihir sebab nak tolak sihir-sihir tadi. Tak. Ada perkara yang mana kita kena beri apa yang kalimah-kalimah, apakah doa-doa yang Nabi baca untuk menolak sihir. Bukan menolak sihir itu dengan sihir. Tujuan belajar sihir nak tolak sihir. Itu pun tak boleh sebab belajar sihir itu sendiri haram. Kita beritahu hukum dia. Sabit hukum tu kita akan sabitkan selepas ini. Jadi belajar sihir itu hukum dia haram jika seorang itu menganggap sihir. Jadi kesan dia mu'athir bizat. Dia ada dua. Satu i'tiqad. Satu orang bila dia beriktikad, kalimah itu dia mu'assir bizat, memberi kesan. Dia mu'assir bizat. Jangan kalimah-kalimah sihir ni dia rasa mu'assir bizat. Dengan kalimah ni lah sebabnya berlaku demikian. Jika beriktikad. Jadi jika orang melakukan sihir itu dia beriktikad. Kadang-kadang orang yang kena sihir tadi ni sekarang orang yang melakukan sihir tu dia kata dengan kuasa sihir dia ni, wa'yazubillah, dengan i'tiqad ni dia boleh musnahkan orang, dia boleh rosakkan orang. Kalau dia beriktikad sedemikian, maka dia jatuh kepada kufur. Bukan sihir tu satu amalan kufur. Amalan kufur, tapi jika dia beriktikad sedemikian, maka dia jadi kafir. Jika dia beriktikad bahawa sihir itu mu'assir bizat. Ya, kita kena tahu baik buruk itu daripada Allah. Baik buruk tadi daripada Allah. Tetapi yang memberi kesannya Allah Ta'ala. Memberi kesannya Allah Ta'ala, bukan daripada sihir tadi. Jadi kalau siapa menganggap sihir tadi mu'assir bizat, maknanya sihir itu memberi kesan, beriktikad demikian, maka perbuatan kufur tadi menyebabkan satu sihir itu adalah perbuatan kufur dan menyebabkan orang yang melakukannya tadi menjadi kafir. Orang yang belajar dan melakukan perbuatan itu menjadi kafir. Jadi melakukan sihir itu satu dosa besar. Jadi laku sihir itu, buat sihir ke orang, dosa besar. Tapi dia boleh membawa kepada kekufuran. Tetapi jika beriktikad, jadi iktikadnya kepada sihir itu, maka dia telah melakukan syirik. Dia telah syirik kufur lah. Dia telah melakukan syirik. Jadi jika beriktikad, dia kata dia memberi kesan, ini perbuatan syirik dan perbuatan kufur. Jadi sihir itu bukan perkara baru. Zaman Nabi dahulu pun juga telah wujud sihir. Sihir, apa itu sihir? Ini definisi dia. Apa itu sihir? Sihir terbahagi kepada dua jenis, iaitu pada pandangan mata tengok lain, hakikat dia lain. Kadang-kadang orang yang kena sihir tu dia tengok lain, tapi hakikatnya lain, benda lain yang dia nampak. Maknanya dia menutupi pandangan mata. Ataupun orang yang kena sihir tadi kadang-kadang dia jatuh sakit. Sihir banyak disebut di dalam Al-Quran. Allah menyebut tentang apa yang berlaku kepada Nabi Sulaiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala malakani bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnah فلا تكفر فيتعلم منها ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ini dalam surah Baqarah ayat
102. Mereka membelakangkan kitab Allah. Orang-orang Yahudi dia membelakangkan kitab Allah. Dia membelakangkan kitab Allah. Jadi mereka ini ialah mereka yang membelakangkan kitab Allah. Dia tak percaya kepada kitab Allah. Jadi mereka ini, kita terjemah dulu baru kita akan itulah. Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran sihir yang dibaca oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana dia jadi kafir dengan sebab amalan sihir tadi. Ini cerita tentang orang Yahudi. Kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu. Kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepadanya dua malaikat tentang Harut dan Marut di negeri Babylon. Sedangkan mereka berdua tidak mengajar seorang pun, melainkan setelah mereka menasihati dengan berkata, sesungguhnya kami hanya cubaan datang untuk menguji iman kamu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Pada masa itu ada juga orang yang mempelajari daripada mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan. Ilmu sihir itu kesan dia apa dia? Boleh menceraikan. Iaitu boleh memisahkan antara suami dan isteri, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seorang pun, melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara tersebut hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, kaum-kaum Yahudi itu telah mengetahui bahawa siapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah bagi mereka mendapat bahagian yang baik di akhirat, dan demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 102. Surah Al-Baqarah ayat 102. Orang Yahudi ni Allah Ta'ala kata, iaitu mereka yang tak ada akal. Mereka ni yang tak berakal. Maksud tak berakal, buat satu-satu kerja tu tak fikir dulu. Begitu. Melakukan sesuatu pekerjaan tanpa memikir baik buruknya. Tadi sebab itu kita kena buat pekerjaan, kita pernah harus berfikir, adakah pekerjaan yang kita lakukan itu dia bersandarkan syariat ataupun tidak? Adakah pekerjaan itu boleh kita lakukan? Jadi sebab itu kita kena tadabbur. Jadi sebelum kita tadabbur, kita mesti mengetahui tentang perkara-perkara yang kita nak lakukan sama ada betul atau salah. Jangan kita main buat hentam sajalah belalang, kata pernah beli kepada anak dia. Tergolong dalam kaum Yahudi. Siapa yang belajar sihir itu dikira tergolong dengan kaum Yahudi. Dia nak diceritakan di sini orang Yahudi tu. Kenapa Allah menceritakan tentang sihir ini dengan orang Yahudi? Sebab orang Yahudi, bila dia tergolong dengan orang Yahudi, tidak, kadang-kadang dia bukan tergolong dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan kafir, menyebabkan perbuatan sihir itu. Tadabbur itu apa? Tadabbur itu maksudnya kita buat tu dengan berfikir dulu. Tadabbur maknanya kita perhati, kita meneliti sesuatu benda tadi. Tapi penelitian tu bukan bergantung kepada akal kita lah, tapi penelitian itu bergantung kepada perintah Allah. Jadi kalau tak tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika tak tahu, bertanyalah. Begitu. Walaupun dah suruh tadabbur, buat kerja ni suruh tadabbur dulu, fikir dulu baru boleh buat, tak mesti kena tanyalah. Tadabbur ni bertanya, selepas bertanya kita berfikir. Jangan terus kita buat satu benda tadi tanpa kita ketahui baik dan buruknya. Sebab apa yang kita buat itu dia mengeluarkan natijah, sama ada menguntungkan kita di akhirat atau merugikan kita di akhirat. Okey, tak apa. Jadi orang Yahudi ni dia buat kerja tanpa akal. Kata cerdik sangat, tapi buat kerja tanpa akal. Dalam ayat ni Allah nak cerita. Jadi maksudnya apa? Dia buat kerja tanpa akal. Dia tidak mengikut kitab yang Allah telah turunkan. Dia tidak mengikut nabi-nabi. Dia tidak mengikut kitab perintah Allah yang Allah turunkan. Mana dia tidak ittiba'. Dia tak ittiba', tak ikut kitabullah.
Tapi sebaliknya dia ikut sihir. Dia ikut sihir. Yang mana sihir tadi ialah sebenarnya datang daripada syaitan. Sihir tadi ialah dia ikut sihir. Kenapa? Sekarang dia nak sama dengan sihir dan mukjizat Nabi. Jadi orang-orang Yahudi ni, dia kata ke Nabi Sulaiman ni melakukan sihir. Nabi Sulaiman melakukan sihir. Sedangkan Allah SWT memberi mukjizat kepada Nabi-Nabi. Dan Nabi-Nabi ni beritahu benda baik. Nabi-Nabi beritahu benda baik. Dan Allah, jadi orang Yahudi ni dia telah samakan sihir dengan mukjizat. Bahkan oleh kerana kebodohan mereka, tanpa mereka berfikir, maka mereka menganggap belajar sihir ni besar pahalanya, samalah dengan menunaikan perintah Allah. Sebab dia kata, tengok, Anbiya alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam ada kuasa, macam kuasa ajaib. Sebenarnya itu bukan kuasa ajaib, itu mukjizat. Mukjizat ni dia panggil khariqul adat, melakukan sesuatu. Dan sebab kita beretikad Nabi-Nabi ni, kalau orang percaya kepada Nabi-Nabi, percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi-Nabi, maka mereka percayalah apakah berlaku pada Nabi-Nabi yang khariqul adat, yang bersalahan dengan adat fikir manusia, yang bersalahan dengan apa yang manusia lihat dari segi akal mereka. Maka itu kita panggil mukjizat. Dan perkara ini diberikan kepada, khususnya kepada Nabi-Nabi sahaja. Okey, jadi orang Yahudi ni dia ittibak kepada amalan, yang mana dia ikut amalan sihir tadi. Dia mengikuti amalan sihir. Dan sedangkan amalan sihir itu ialah daripada syaitan, yakni daripada benda-benda yang buruk. Dan perkara ini berlaku di zaman pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan oleh sebahagian mereka yang bodoh tadi berkata bahawa Nabi Sulaiman mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, mukjizat itu, mereka menganggapnya sihir. Dan sebenarnya anggapan itu batil. Sebenarnya anggapan itu adalah batil. Dan amalan itu, jadi oleh kerana itu, barang siapa yang beretikad adalah, sebab tu kita kata beretikad dengan amalan sihir tadi menyebabkan dia boleh menjadi kafir, yang mana merasai bahawa amalan sesuatu perbuatan tadi muassir bizat, yang memberi kesan kepada zat. Zat itu memberi kesan, sedangkan semua yang baik itu daripada Allah SWT. Jadi Allah ada peraturan dia. Sebab bagi Allah dia ada dua perkara. Satu, nizam, yang mana Allah buat sesuatu perkara tadi dalam bentuk nizam dia. Kalau siapa berjalan dengan nizam tadi, maka dia akan dapat natijah. Tapi natijah itu sebenarnya telah termaktub di dalam azali lagi. Qudratullah, yang mana tanpa ada nizam, yang mana gaib daripada Allah, yang datang daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi dulu, nanti kita tak cerita lagi bab tu. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ni, mereka orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Sulaiman ni buat kerja sihir, dan mengajar sihir. Jadi sebab itulah dia kata belajar sihir ni satu benda besar. Macam mana? Sedangkan tengok, sesuatu perkara Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi-Nabi untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Dan Nabi-Nabi ni, dan untuk kebaikan ni Nabi-Nabi buat. Allah Ta'ala tunjuk dengan Nabi-Nabi, Nabi-Nabi buat. Dan Allah SWT hantar Nabi-Nabi untuk memberi peringatan, nazir kepada perbuatan maksud mukjizat, kesan kebaikan, tetapi sihir membawa keburukan. Kan? Okey, di sini dulu. Saya tak nak baca apa tuan-tuan tulis dulu. Tak apa. Begini. Kalau saya terpengaruh dengan tulisan tuan-tuan, saya pun nak cerita tak sudah benda tu. Dia tak shortcut jadi. Kan? Okey. Begini, tuan-tuan perlu dengar dulu. Ada perkara-perkara yang perlu tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dengar dulu, tawajuh dulu. Dalam penulisan tadi, komen-komen jangan beri lagi. Sebab kadang-kadang perkara yang nak disampaikan ini perlu diberi perhatian yang insentif lah, supaya kita dapat faham. Okey, begini.
sesuatu Anbiya alaihimussalatu wassalam, Nabi-Nabi ni Allah hantar mereka ialah untuk mengajak kepada kebaikan. Untuk kebaikan ni Nabi-Nabi ni buat. Nabi buat, Allah perintahkan Nabi buat. Tapi untuk kejahatan ni Nabi hanya beritahu sahaja, jangan buat. Jangan buat, dan tidak dilakukan ke atas Nabi. Jadi oleh kerana sihir ni bukan perbuatan yang mana dia tidak bersandarkan kepada syariat, perbuatan yang buruk. Sebab tu Allah tak gunakan Nabi-Nabi ke atas sihir tadi, melakukan sihir tadi, sebagaimana yang didakwakan oleh orang Yahudi, bahawa Nabi Sulaiman ni melakukan perbuatan sihir, dan sebab itu kita kena belajar sihir. Jadi oleh itu Allah datangkan dua malaikat, Harut dan Marut, ke salah satu negeri Babylon, dan malaikat ni Allah jadikan dia sebagai orang. Allah tukarkan dia jadi orang, dan malaikat ni nak beritahu hakikat sihir tadi kepada orang Yahudi. Jadi sebab itu Allah tak buat kepada Nabi-Nabi, tapi Allah hantar dua malaikat, Harut dan Marut ni, sebagai nak uji mereka. Dan malaikat ini mengajar sihir pula kepada mereka, dan diberi tentang ilmu sihir dan mengajar sihir. Sebenarnya maksudnya nak bagi tahu bahawa sihir tu tak boleh. Sebab tu Allah tak bagi kepada Nabi-Nabi. Allah nak imtihankan dan Allah nak ujikan mereka Yahudi ni, maka Allah hantar dua malaikat. Sebab perbuatan yang buruk itu Allah tak lakukan ke atas Nabi. Sebab Nabi ni datang untuk memberitahu syariat, dan untuk perkara-perkara yang disuruh, Nabi tu sendiri melakukannya. Dan untuk perkara-perkara larangan, Nabi hanya meneguh dan melarangkannya, dan tidak dilakukan ke atas Nabi. Kenapa? Kerana dia akan mencaritkan, dia akan menyebabkan kemusnahan kepada nubuah tadi, mencaritkan nubuah tadi. Dia menyebabkan benda tu tak boleh berlaku kepada nubuah. Jadi nak tunjuk ke orang benda tu salah, Nabi tu kena buat. Tak. Sebab itu kadang-kadang kesalahan itu tidak dilakukan ke atas Nabi, kerana dia akan mencemarkan syariat tadi. Jadi sebab itu kadang-kadang perbuatan yang salah itu dikenakan ke atas umat Nabi, supaya hukum itu macam mana nak dilaksanakan. Sebab itu keluarnya dulu satu, kita kata sahabat ni tempat satu modul untuk menunjukkan kepada umat ni. Jadi orang kata mana sahabat boleh jadi modul? Ini kita tengok dari sudut itu, sebab nak tunjuk juga cara melaksanakan hukum, yang siapa yang melanggar hukum, maka dia dikenakan ke atas hukuman tadi. Oleh kerana Allah Ta'ala jaga Nabi-Nabi, yang mana dia tidak mencaritkan kenabian tadi, tidak mencaritkan hukum kenabian tersebut, maka dilakukan ke atas mereka yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi sebab itu perkara yang diharam ini tak boleh Nabi-Nabi lakukan, iaitu khususnya pada Nabi Sulaiman. Dalam ayat ini mengatakan, maka Allah uji, Allah datang ujian kepada mereka dengan menghantar dua malaikat, yang namanya Harut dan Marut. Jadi malaikat ni datang, dia mengajar satu hikmah, khas hikmah. Mereka mengajar, dan kedua-dua ni telah bagi tahu sihir tadi tak betul, tak baik. Dan dia beritahu, kami ni dihantar untuk menguji kamu. Kami mengatakan, tapi dia mengajar sihir. Tapi sebelum mengajar sihir tu, dia kata dah, sihir ni tak betul, tak boleh, tak betul. Dan aku ni dihantar untuk menguji kamu. Apa maksudnya? Dia beritahu juga, ajar juga sihir. Tapi sebelum ajar sihir tu, dia telah letak syarat. Sebab nak ajar sihir tak boleh. Nabi-Nabi tak boleh ajar sihir. Sebab Nabi-Nabi tak akan dilakukan kepadanya ke atas itu. So Allah hantar malaikat yang dirupakan menjadi manusia dan mengajar sihir kepada umat. Sebab nak bagi tahu sihir ni tak boleh, jangan buat. Tapi kerana nak diuji. Sebab tu kita tak boleh minta ujian. Kalau mari uji, bahaya.
Jadi nak mengujikan kaum tadi, Allah hantarkan malaikat. Dan malaikat ni dia pandai sihir. Dan malaikat ni boleh hajar sihir kepada orang-orang tersebut. Maka mulalah ramai orang yang datang. Ramai orang datang nak belajar sihir. Jadi mula datang. Dan malaikat kata dah, boleh aku ajar. Tapi sebelum aku ajar ni, mu kena tahu dulu usul dia, apa perkara-perkara yang perlu dijaga, dan apa perkara-perkara sampingan yang perlu kamu tahu. Usul dan furuk. Benda basic, dan benda furuk ni benda yang mendatang. Usul ni benda asas. Tapi kamu kena tahu sebelum kamu belajar. Sebelum kamu belajar. Jadi orang belajar atas dasar apa? Jadi orang yang datang ni, mereka yang datang kepada malaikat ni, yang mana malaikat tadi mengajar sihir, maka diberitahu dahulu sebelum belajar sihir tu. Tak boleh, belajar sihir ni tak boleh. Tapi ada syarat lah yang mana dibolehkan. Tapi ingat, dia ni sebagai ujian. Kalau orang belajar, dia tak kena buat, dia sesat, dia jatuh habis, dia musnah. Tapi kalau dia belajar sebab dia nak tahu, untuk menolak. Mungkin pada zaman dahulu boleh buat macam ni. Sebagai nak tahu, maka mereka pun datang dengan niat apa? Kami bukan nak belajar pun, kami nak tahu je. Supaya jangan kami terpengaruh dan jangan kami tergelincir dengan benda-benda yang tak betul. Jadi kami belajar, kami tahu dah benda ni tak betul. Dengan berektikad sedemikian. Tetapi, maka bila malaikat tadi mengajar, dan mereka beritahu kepada mereka sebelum mengajar tadi. Dan dia didatangkan untuk mengajar. Tetapi mereka tu salah dah. Mereka ada di kalangan mereka telah gunakan sihir tadi. Untuk apa? Untuk dia dah berlaku zalim dah. Nak menceraikan suami isteri dan buat zalim lah dengan sihir tadi. Dan mereka percaya pula pada sihir tadi. Dan mereka menyebarkan sihir ni bagus. Sebab mereka mengatakan ini amalan daripada amalan Nabi-Nabi. Sama dengan amalan Nabi. Tapi mereka samakan sihir itu dengan mukjizat. Dan mereka belajar. Begitu. Jadi jadi malaikat kata begitu. Dan belajarlah manusia tadi. Daripada kedua malaikat itu macam-macam jenis sihir. Yang mana sihir tadi mereka belajar. Tapi belajar tadi atas dasar nak tahu. Jangan buat macam ni. Di antaranya mereka belajar sihir untuk memisahkan suami, isteri dan sebagainya. Lepas itu, dan nak beritahu bahawa sihir ni tak boleh bagi kesan pun. Tapi mereka memilih jalan yang salah. Mereka pilih jalan salah. Mereka guna sihir tadi juga, yang menyebabkan mereka ni sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Okey, tengok Jadi bila mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi yang saya nak beritahu dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh nabi-nabi, kalimah yang disampaikan oleh nabi, kalimah syar'iyah, kalimah syarak, iaitu dalam hukum syar'iyah. Maksudnya ialah untuk macam mana untuk menyempurnakan perintah. Jadi mereka pun kan sihir itu kan satu bacaan juga. Sebagai merupakan satu bacaan juga. Macam mana kalimah-kalimah tadi dibaca, satu bacaan juga.
Jadi benda ni telah berlaku. Jadi nak bagi tahu perbuatan tu tak boleh, dan mereka menyebabkan belajarnya sihir tadi menyebabkan mereka sesat dan mereka diuji dengan kesesatan, menyebabkan mereka kufur dan mereka membuat orang lain jadi kufur. Jadi sebab itu ulama telah memutuskan bahawa belajar sihir tadi dengan tujuan untuk menolak sihir pun tak boleh, haram juga, sebab benda tu boleh menggelincirkan seseorang. Benda tu boleh menggelincirkan seseorang. Okey. Ada orang tanya, semalam kita belajar tentang ilmu falsafah, kalimatul hikmah. Dan kalimatul hikmah ni ialah, orang ada sebahagian mengatakan, yang moden ni mengatakan, ia adalah kalimah hikmah daripada falsafah. Sebenarnya kalimah hikmah tadi bukan daripada falsafah. Kalimah hikmah tadi daripada Quran dan hadis. Kalimah Al-Quran tadi, kalimah hikmah tu daripada Al-Quran dan hadis. Yu'ti hikmata man yasha, faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Saya telah jelaskan dulu dalam pembelajaran saya. Yu'ti hikmata man yasha, Allah boleh bagi tahu, Allah boleh bagi kalimah hikmah tadi kepada sesiapa yang Allah suka. Faman yu'tal hikmata, barang siapa yang mana diberi hikmah oleh Allah SWT, maka dia diberi kelebihan yang besar. Jadi ada orang mentarifkan kalimah hikmah tu daripada kalimah falsafah, ahli hikmah, ahli hikmat. Jadi bahasa-bahasa falsafah, bahasa-bahasa falsafah yang diajar seperti Socrates, Aristotle, itu bahasa-bahasa hikmah. Sebab dengan benda ni, dia dengan bahasa-bahasa hikmah, kalimah hikmah ni, kalimah yang tercicir, dan siapa dapat mengambilnya, dia telah mengambil sesuatu perkara yang besar dan kebaikan yang besar. Tapi kalimah hikmah ni bukan bermaksud perkataan falsafah. Sebab hikmah ni telah ditafsirkan oleh ulama Alusi di dalam kitabnya Tafsir Ruhul Ma'ani. Dalam mengikut ayat ni, al-hikmah tu apa makna hikmah? Makna hikmah tu wad'u syai' ala mahallihi, wad'u syai' ala mahallihi bis-shawab la yasluhu illa bin nubuwah. Meletakkan sesuatu di tempatnya dengan baik, la yasluhu illa bin nubuwah. Untuk meletakkan tempat itu dengan baik, tidak boleh, tidak dapat dengan ilmu nubuwah. Iaitu hikmah tadi ilmu nubuwah, iaitu ilmu Quran dan ilmu hadis, bukan ilmu falsafah. Tetapi dalam agama kita belajar falsafah, kita belajar mantik dan falsafah. Kita belajar mantik dan falsafah ialah untuk menguatkan dalil, kita ada dua dalil. Satu dalil apa? Iaitu satu dalil dalil akal, satu dalil nakal. Dalil nakal ialah Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas tadilah yang berasal daripada Quran dan hadis. Satu dalil akal. Akal ni untuk kita faham benda tu mudah, untuk menajamkan pemikiran kita. Tetapi dalam ilmu falsafah dia ada kefahaman batil. Tapi kenapa ulama belajar juga? Kenapa ulama suruh belajar juga? Sebenarnya untuk menajamkan fikiran, tapi mesti berjaga-jaga. Sebab dengan ilmu hikmah tadi, yang dikatakan ilmu falsafah tadi, dia ada satu fahaman batil. Fahaman dia batil. Apa fahaman batil dia kata? Dia kata alam ini nature, alam ini qadim, alam ini sedia kala. Alam ini sedia kala, alam ini batil, alam ini sedia kala, qadim, nature. Itu pemahaman yang salah. Allah mencipta langit pertama, Allah mencipta langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Allah mencipta akal. Dia kata Allah lah yang mencipta akal pertama, akal kedua, akal ketiga, akal keempat, akal kelima, akal keenam, sampai akal ke-10. Dan mereka mengatakan akal ke-10 itu ialah Jibril. Lepas tu Allah tak ada buat apa, dia serah habis kepada Jibril. Sedangkan kulla yaumin huwa fi syan. Allah kata setiap hari, kulla yaumin, setiap hari Allah Ta'ala dalam urusannya.
Bukan Allah serah semua kerja tu. Betul, Allah gunakan malaikat untuk melakukan tugasnya. Tetapi Allah tu dia melakukan setiap pekerjaannya. Kulla yaumin, setiap hari. Huwa fi syan. Allah Ta'ala tadi setiap hari dalam urusannya. Dia bukan serah betul-betul bulat tau. Jadi satu kefahaman dia kata akal ni lah. Bila Allah cipta akal ke-10, akal ke-10 lah cipta dunia ni, takbir dunia ni. Ini fahaman yang batil dalam falsafah. Jadi benda yang batil. Jadi saya nak, kenapa saya cerita tentang falsafah? Sebab saya nak kaitkan dengan sihir tadi. Sihir tadi tak boleh dipelajari sebab dia ada satu benda batil. Tapi boleh belajar. Untuk orang tu atas dasar untuk mengetahui. Pada kaum yang dululah boleh belajar untuk mengetahui. Jadi begitu juga tentang falsafah. Saya tasbihkan dengan falsafah. Begitu boleh belajar falsafah. Tapi janganlah menganggap ilmu falsafah tu ilmu hikmah. Ilmu hikmah tu ilmu Quran dan hadis. Sebab perkataan hikmah tadi, ulama telah jelaskan, yu'ti hikmah. Hikmah tadi. Mana perkataan falsafahnya hikmah? Yu'ti hikmata man yasha fa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang mana Allah Taala boleh bagi siapa saja ilmu hikmah, bukan ilmu falsafah. Ilmu hikmah itu ilmu Quran dan hadis. Fa man yu'tal hikmata, barang siapa yang telah diberi ilmu hikmah itu, faqad utiya khairan katsira, sesungguhnya dia mendapat satu kebaikan yang besar. Sebab tu ulama mendefinisikan hikmah, waz'u syai' ala mahallihi fis sawab, meletakkan sesuatu dengan tempatnya yang betul. La yasluhu, untuk melakukan benda yang betul tadi, la yasluhu illa bin nubuwah, maka dia takrifkan hikmah itu dengan nubuwah. Dia takrifkan hikmah tadi dengan nubuwah. La yasluhu illa bin nubuwah. Jadi untuk betulkan satu-satu benda tadi hanya dengan ilmu nubuwah. Apa maksud ilmu nubuwah? Mukjizat, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis lah, bukan ilmu falsafah. Jadi dalam dunia masuknya ilmu falsafah dalam dunia Islam. Masuknya ilmu falsafah dalam dunia Islam di zaman pemerintahan kerajaan Harun Ar-Rasyid. Muallim Sani Imam Farabi rahmatullah alaih. Imam Farabi ialah orang yang menterjemahkan ilmu Yunani, ilmu falsafah tadi kepada bahasa Arab. Dia telah translatekan. Sebab ilmu falsafah ni ilmu Yunani yang telah diterjemahkan oleh Imam Farabi Nasruddin Al-Farabi. Imam Nasruddin Al-Farabi. Kita kenali dengan Imam Al-Farabi. Al-Farabi ni imam sufi yang besar. Dan dialah kita panggil Muallim Sani di dalam ilmu falsafah. Sebab dia telah menterjemahkan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ilmu falsafah tadi, ke dalam ilmu mantik dan logik tadi, ke dalam bahasa Arab. Dan diajar di zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Mari dah. Dia sogok nak masuk ilmu ni, disogok dalam dunia Islam. Boleh tak ilmu falsafah ni dimasukkan dalam dunia pengajian Islam? Sebab sebelum ni ada ilmu falsafah yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, tak ada. Imam Farabi rahmatullah, Nasruddin Al-Farabi yang menterjemahkan ilmu falsafah ni. Ilmu falsafah ni ialah ilmu falsafah ni yang mengajar, yang Imam Farabi yang menterjemahkan. Imam Farabi ni zaman Saifuddaulah tu, di zaman kerajaan dia itu ialah orang kerajaan Harun Ar-Rasyid. Zaman syair dulu, zaman Mutanabbih dan semua sekali. Syair. Jadi ilmu falsafah Imam Farabi rahmatullah alaih. Imam Farabi ni dia daripada anak orang miskin, masya-Allah, tapi ulama besar. Dia sufi yang paling besar. Dialah yang menterjemahkan dalam ilmu falsafah. Jadi ilmu falsafah dimasukkan dengan sogokan. Nak masuk dalam dunia Islam tu kena sogok dulu. Kita bagi sogok. Apa dia sogok? Untuk masukkan ilmu falsafah yang setelah diterjemahkan tadi ke dalam ilmu Islam, maka disogok dengan 50 ekor kaldai yang di atasnya syarat dengan emas. Tuan-tuan tengok tak kaldai dibawa barang macam mana? Kalau tuan-tuan pergi India, Pakistan, Mesir, tuan-tuan akan tahu macam mana kaldai dia bawa barang. Kaldai ni dia bawa barang, dia satu orang dengan dia akan letak beg kat kaldai tadi. Tapi dia akan letak macam beg dia dekat atas tu, lepas tu dia ada macam beg situ. Dia ada sikit, dia letak atas kaldai tu gitu, dia akan letak kiri kanan dia macam
macam karung beg tadi. Atas karung tu lah dia akan letak barang-barang apa-apalah di kiri dan kanan. Macam karung dia letak atas kaldai-kaldai bawah. Jadi di kiri dan kanan tu, yang dalam karung tu ditaruhnya emas, dan 50 ekor kaldai yang membawa karung emas di tepi kedua belah, di tepi kedua kanan dan kiri dia, dan tak masukkan dalam Islam. Dan apa kemudaratan ilmu falsafah ni bila masuk di dalam dunia Islam? Apa? Zaman selepas pemerintahan Harun Ar-Rasyid, maka datanglah Ma'mun Ar-Rasyid. Bila datang Ma'mun Ar-Rasyid, adik kepada Harun Ar-Rasyid, maka zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid ialah zaman pemerintahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bila Harun Ar-Rasyid mati, adik dia memegang pucuk pimpinan. Pada yang menasihati adik dia pada masa itu ialah ulama-ulama Mu'tazilah. Orang yang mana ada mengatakan Mu'tazilah ni dia berfikiran apa? Allah mencipta kita, tapi manusia itu mencipta segala perbuatannya. Mana perbuatan manusia itu tidak termasuk dalam takdir Allah. So dia mengait satu sama lain. Pening, takut tuan-tuan celahu saya nak cerita ni. So saya nak sabitkan tentang ilmu hikmah tadi, keburukan ilmu hikmah. Kita belajar untuk menajamkan fikiran. Dengan daripada kita belajar ilmu hikmah mantik tu, kita beritahu apa itu juzuk, apa itu juz'iyat, apa itu kul, apa itu kulliyat. Kita boleh beza satu-satu benda tadi dengan pembahagian dalam pada ilmu falsafah dan mantik tadi. Apa itu juzuk, apa itu juz'iyat. Juzuk dan juz'iyat lain. Lain. Kul dan kulliyat lain. So dia ada tarikh. Apa itu no', apa itu jenis, apa itu fasal. Jenis tu jenis-jenis. No' tu apa pula? Apa itu no', apa itu jenis, apa itu fasal. Sebab itu kita nak bagikan dia, kita nak faham. Sebab dalam penghukuman, dalam nak sabitkan hukum, kita kena tahu apa itu juzuk, kita kena tahu apa itu no', kita kena tahu apa itu jenis, apa itu fasal, untuk membezakan sesuatu perkara. Jadi insan ialah no', haiwan ialah jins, natik ialah fasal. Itu kalau dalam dunia mantik kita belajar macam tu. Insan tu no' ni dia benda kecil, jins ni benda besar. No' ni benda kecil, jins tu besar. Jadi nau'iyat, satu benda yang kecil, dia ada juz'iyat je. Jin pun dia ada juz'iyat juga. Jadi kita belajar benda tu sebab kita nak mengetahui dan kita nak membahagikan apa itu no', apa itu nau'iyat, apa itu anwa', apa itu ajnas, apa itu fasal, furu' dan fasal, fusul, apa itu fusul. Jadi Mu'tazilah. Jadi maka pemerintahan pada masa itu telah dinasihati oleh ulama yang berpegangan mazhab Mu'tazilah. Keburukan dia sebab semata-mata berpandukan akal. Itu keburukan dia tu, sebab dia berpandukan akal. Keburukan itu dia sebab atas dasar berpandukan akal. Benda yang akal, masuk akal, benda yang ada dalam akal, berpandukan akal semata-mata. Lama 5 pemerintahan dalam dunia Islam di bawah kerajaan Bani Abbasiyah dinasihatkan oleh ulama-ulama yang berfahaman Mu'tazilah. Ahli Sunnah wal Jamaah pada masa itu tak lagi. Dia diketepikan di zaman Ma'mun Ar-Rasyid. Keburukannya datang disebabkan oleh ilmu falsafah ni masuk ke dalam dunia Islam. Sedangkan belajar tu untuk mengetahui sesuatu, tapi dia dah jadi fahaman dia tu, i'tiqad dia tu difahami oleh orang-orang Islam dah. Jadi sebab itu dalam saya nak tashbihkan dengan sihir tadi. Jadi sihir ni di zaman dulu boleh belajar, tapi nak tahu benda yang tak betul. Tapi oleh kerana salah faham dah, mereka mengambil i'tiqad sihir tadi ke dalam diri mereka, menyebabkan mereka jadi kafir. Mereka menjadi kafir. So i'tiqad tadi. Jadi ada orang tanya, ilmu ada orang mengatakan ilmu falsafah, ilmu hikmah tu ilmu falsafah. Tak, ilmu hikmah tu ilmu Quran dan hadis. Sebab dalam tafsir telah menyatakan, dalam ayat telah mengatakan yu'ti hikmata man yasha.
Hikmah, al-hikmah tu. Dan Imam Alusi rahmatullah alaih dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani telah menjelaskan perkara ini. Okey, kita bagi situ. Jadi sihir tadi, maka sihir itu memberi kesan bizat. Sihir itu memberi kesan bizat. Tetapi sihir itu dia ada kesan lah. Dia memberi kesan bizat. Okey, di dalam tafsir, di dalam ini cerita panjang sikit tentang sihir. Di dalam tafsir apa? Di dalam tafsir yang semua Quran yang saya terjemah ialah daripada Pimpinan Rahman yang dibuat, yang ditafsirkan oleh satu ulama besar Kelantan. Asalnya Pimpinan Rahman ini dibuat oleh Mufti Datuk Haji Muhammad Nur. Mufti Datuk Haji Muhammad Nur. Dan dalam Pimpinan Rahman, kalau tuan-tuan tengok dalam Pimpinan Rahman yang mengenai ayat ni, sebab saya semua terjemahan Quran saya mengambil Pimpinan Rahman. Sebab Pimpinan Rahman diterima oleh JAKIN, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. So iktiraf, kita di Malaysia kita iktiraf, JAKIN telah iktiraf Pimpinan Rahman. Cuma dibentuknya ayat tadi dah jadi ayat moden sikit lah. Bukan terjemah Mufti Muhammad Nur ni, salah satu mufti Kelantan yang besar, dan beliau mahir dalam bidang falak, iaitu Datuk Haji Mufti Muhammad Nur. Datuk Mufti Haji Muhammad Nur, penyemak kitab tafsir ini, iaitu tafsir ni lah, penyemak kitab tafsir Pimpinan Rahman. Mereka dia memberitahu 3 perkara. Dari sini mereka beritahu 3 perkara. Pertama, meneguhkan iktikad bahawa segala kejadian yang buruk dan yang baik itu adalah daripada Allah. Jadi kita tengokkan, baik buruk itu daripada Allah. Sebab tu kita kata kalamullah ada kesan dia. Kalamu syaitan pun ada kesan. Baik buruk itu daripada Allah. Sama ada yang baik maupun yang buruk itu daripada Allah. Itu satu iktikad yang pertama kita kena tahu. Kedua ialah kejadian baik atau buruk berlaku menurut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan dan undang-undang sunnatullah. Baik buruk ni Allah SWT tu dia ada 2. Satu sunnatullah, Allah buat satu perundangan. Satu kudratullah, yang mana tidak mengikut perundangan. Allah boleh buat dengan kudrat dia, tanpa ada sunnatullah, tanpa ada jalan, tanpa ada cara dia. Allah boleh buat. Itu sunnatullah, itu kita panggil dia kudratullah. Satu sunnatullah. Jadi kita tengok, baik buruk tadi berlaku menurut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Allah dalam azali, mengikut sunnatullah. Sebab dalam dunia dia ada sunnatullah, dia ada kudratullah. Kudratullah tu Allah boleh buat segala-galanya. Tapi baik buruk tadi dia atas berdasarkan kepada sunnatullah. Masya Allah, Cik Anwar, Cik Muhammad, Masya Allah, doktor kita lama tak jumpa. Okey ya. Kita ada di sesi ni, sesi ke-35 dah ni. Dan kita ada sesi khusus daurah. Nanti insyaAllah saya hubungi doktor insyaAllah. Di mana tu? Di Universiti UIA di Kuantan, bahagian kedoktoran. Pensyarah di situ. Jadi orang besar di situ. Ketiga, peraturan undang-undang Allah ini berlaku seluruhnya dengan izin Allah. Benda tu dia berlaku dengan izin. 3 benda. Kita nak tengok, kita beriktikad, kita nak teguhkan iktikad kita, segala baik buruk itu daripada Allah. Kedua ialah kejadian buruk dan baik itu berlaku ditentukan oleh Allah mengikut peraturannya sunnatullah yang azali. Tapi benda ni azali lagi. Benda ni telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di alam azali. Tapi di alam azali itu dia datang berlakunya tadi mengikut sunnatullah atau kudratullah. Jadi yang ketiga tadi ialah perundangan Allah itu berlaku seluruhnya dengan izin Allah. Tapi dia boleh berlaku dengan izin Allah, tapi dia ada peraturan-peraturan yang kita panggil dia sunnatullah. Okey, kena faham 2 benda ni. Satu sihir dan satu. Kenapa kita ambil khulasah daripada ayat ini? Panjang sikit bab ni. Saya dekat 2 jam semalam duduk tengok kitab. Nak bagi tahu tuan-tuan, nak mudahkan benda tu, saya baca dekat 2 jam untuk saya bagi tahu pada tuan-tuan. Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahawa tiap-tiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah, tiap-tiap sesuatu Allah yang jadikan, ada mempunyai, dan apa yang Allah jadi itu ada mempunyai kuasa tenaga. Tapi benda tu datang daripada Allah lah. Ada kuasa, kita sebut, mana manusia tak ada kuasa pun. Tapi Allah menjadi atas dasar sunnatullah tadilah. Ada kuasa dan tenaga yang menimbulkan kesan, yang boleh memberi kesan. Bagaimana sihir tadi.
apabila diketahui rahsia-rahsia tenaga yang terdapat di dalam sesuatu benda. Apabila kita tahu rahsia dia. Okey, berbalik kepada ilmu sihir. Apa yang Datuk beritahu? Apa yang Datuk dia beritahu oleh Mufti Haji Muhammad Nur kita? Iaitu sihir. Itu memang ada mengandungi hikmat yang Tuhan berikan bagi melahirkan sesuatu perkara yang memberi kesan, yang memberi sesuatu kesan seperti pembenci dan pengasih. Dengan sebab sihir ni benda buruk, so dia ada peraturan dia. Maka sihir ni juga boleh beri kesan. Dengan sebab sihir tadi orang benci, dengan sebab sihir tadi orang jadi kasih sayang. Begitu. Jadi demikian juga benda-benda yang wujud di alam ini, masing-masing telah ditentukan oleh Allah, yang diberi kuasa tenaga yang menimbulkan kesan yang istimewa pada benda-benda itu, seperti kesan tenaga kuasa yang ada pada atom. Atom tu dia ada nukleus, dia ada proton, dia ada elektron. So, kajian yang dibuat atas dasar sunnatullah tadi. Okey. Hidrogen dan lain-lain. Dapat diketahui rahsia kejadian serta mencari peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Tenaga kuasa tersebut akan dapat menimbulkan sesuatu kejadian kalau sekiranya dapat diketahui rahsia-rahsia kejadiannya serta cara-cara peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Misalnya, kemajuan pengetahuan sains, orang dapat menggabungkan, mengetahui bahawa air, molekul air tadi ialah gabungan daripada hidrogen dan gas hidrogen dan oksigen. Air itu H2O. Kalau mengikut saintifik dia tulis air itu H2O. H2O. Hidrogen tadi H2O. Jadi hidrogen dan oksigen apabila dicampurkan akan melahirkan benda yang lain, iaitu air. Bila ada gabungan, dia ada peraturan. Bila kita tahu rahsia peraturan tu, benda tu boleh wujud. Sebab Allah Ta'ala telah membuat satu sunnatullah, peraturan Allah di atas muka alam ni, dan satu lagi qudratullah. Dan semua itu berlaku atas izin Allah. Sama ada dia sunnatullah maupun dia qudratullah. Qudratullah tu memang kita tahu lah, sebab kita benda tu benda yang bersalah dengan adat. Tapi sunnatullah dia, sebab tu kita tahu, atom ni bagi tenaga. Ya, Allah bagi tenaga, tapi datangnya daripada Allah. Tapi jika tahu peraturan dan rahsia-rahsia itu, maka terhasillah perkara tersebut. Sebab tu orang mencari, gali, Masya Allah, macam-macam pembaharuan dibuat. Sebab dia mencari di dalam peraturan tadi. Peraturan sunnatullah yang telah digariskan oleh Allah. H3O. Setiap pagi, Hasnul Hizam Hamzah. Yang kosong tak ada apa. Okey. Tengok hidrogen. Jadi hidrogen akan dicampurkan melahirkan satu benda yang lain, iaitu air. Demikian juga bahan-bahan kimia yang lain. Benda-benda ini masing-masing mempunyai keistimewaan tenaga kuasa yang tertentu yang sedia memberi kesan apabila diketahui rahsia dan peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Semenjak azali lagi. Benda ni sebab kita tahu semua ni di alam azali, semua di dalam takdirnya. Tapi dia buat dengan peraturan sunnatullah dan satu lagi atas dasar qudratullah. Bila tahu rahsia. Jadi demikianlah Tuhan menjadikan segala sesuatu yang ada mengikut hikmah dan kegunaannya masing-masing bagi faedah manusia. Oleh yang demikian, seorang ahli sains tidak lebih hanyalah sebagai penyelidik rahsia. Ahli sains tu dia penyelidik rahsia saja atas dasar sunnatullah tadi. Dia penyelidik rahsia kejadian Tuhan yang telah sedia ada untuk menghasilkan sesuatu menurut peraturan undang-undang sunnatullah yang Tuhan tentukan semenjak azali lagi. Dia penyelidik. Ahli sains tadi penyelidik saja. Tapi dia bila dia dah jumpa dah selidikan dia tadi, maka dia gabungkan perkara itu, maka terhasillah sesuatu perkara. Terjadilah perkara tadi. Dia ada selidik. Apabila rahsia-rahsia itu dapat diketahui, maka dapatlah dia menghasilkan sesuatu mengikut apa yang dirancang. Kita dah rancang dah begini. Rahsia dah tahu, maka terhasillah rancangan tadi. Sebab atas dasar sunnatullah itu terhasillah rancangan tadi.
saya dia lepas sejam dia berona. Itu dalam tafsir Pimpinan Rahman lah. Saya baca ni yang akhir sekali ni dalam Pimpinan Rahman. Apa? Saya tak nampak dah. Dia cahaya dia mati. Tak apa. Kita teruskan. Jadi biarpun segala-gala itu ada mempunyai kuasa. Biarpun segala-gala itu ada mempunyai kuasa, tenaga yang boleh menimbulkan dan memberi kesan. Namun natijah terakhir bergantung kepada izin Allah dalam kudratnya. Dan pengertian izin Allah itu ialah apa? Apa maksud pengertian izin Allah? Dengan izin Allah, apa maksud dia? Bahawa sekiranya Allah Azza wa Jalla membiarkan segala-gala itu berjalan menurut peraturan sunnatullah yang telah diatur oleh Allah semenjak azali, maka ia tetap akan berlaku dan melahirkan sesuatu yang memberi kesan. Sesuatu yang memberi kesan. Jadi apa dia? Apa maksud sunnatullah? Apa maksud izin Allah? Apa maksud izin Allah? Tengok Namun maksud izin Allah ialah bahawa sekiranya Allah Azza wa Jalla membiarkan segala-gala itu berjalan menurut peraturan. Allah biarkan dia kata okey, kita berjalan mengikut peraturan sunnatullah alam yang Allah telah azalikannya daripada dahulu lagi, maka ia tetap akan berlaku. Sebab tu dengan tahu rahsia tadi, dengan mencari rahsia tadi, dia sebagai penyelidik rahsia tadi, dan dia telah menentu dan dia telah buat mengikut penyelidikan dia tadi, maka berlakulah sebagaimana Allah kehendaki dalam sunnatullah tadi. Dan melahirkan, dan benda tu boleh memberi kesan. Sebaliknya, sekira Allah Ta'ala menahan atau tidak memberi izin daripada berlakunya peraturan tersebut, sebab atas sunnatullah tu Allah boleh bagi juga izin, tak boleh berlaku menahan, maka ia tetap tidak boleh memberi natijah dan kesan. Begitulah mengenai sihir, walaupun boleh berlaku, tapi dia tidak akan memberi apa-apa natijah dan kesan. Sebab tu kalau kita menganggap sihir itu mu'assir bizat, dia menganggap orang yang melakukan sihir itu mu'assir bizat, dia menjatuh kepada kekufuran. Jadi demikianlah kekuasaan Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari kekuasaan Allah itulah, qudratullah itulah yang mengatasi segala-galanya. Okey. Jadi macam mana berlakunya sihir itu ke atas Nabi? Pula ada. Jadi kita beritahu ni sihir, kenapa sihir itu dianggap oleh orang Yahudi satu perkara yang bagus. Lepas tu macam mana dalam ayat ni kita nak ambil, oleh mufti beritahu macam mana kita nak ambil 3 perkara tadi. Itu 3 perkara tadi kan kita kena tahu kan. Meneguhkan i'tikad kita baik buruk tu daripada Allah. Sebab tu baik buruk daripada Allah. Betul, kita kena beriktikad baik buruk daripada Allah. Tapi yang baik, kalau kita buat yang baik, kita cerahkan kepada, kita kata itu daripada Allah. So Allah ajar peradaban lain pula, beriktikad lain. Dalam peradaban Allah ajar, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsih. Bila jadi kita kata baik buruk tu daripada Allah. Betul, semua kata orang tu baik buruk daripada Allah. Jadi ada orang kata tu keburukan daripada kita. Tu ada satu ayat yang lain. Itu dia tak baca ayat tu, dia tak faham. Dia kata dia faham dah, dia rasa dia pandai, dia doktor, dia rasa dia pandai dah. Lepas tu dia tak baca ayat ma asabaka min hasanatin fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Allah itu ajar satu peradaban pada kita. Beradabnya kalau kita bercakap macam ni. Apa dia? Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan kami. Ini Allah ajar kita peradaban. Tapi kita beriktikad baik buruk itu daripada Allah. Tapi cara cakap peradaban, sebab dia ada bahasa peradaban. Kalau bahasa istana tak boleh pakai dalam bahasa pasar. Kalau bahasa pasar masuk dalam bahasa istana, salah. Dia kena ada peradaban. Di istana dia tak boleh panggil hamba. Di istana dia tak boleh panggil saya, dia panggil hamba. Di istana tak boleh panggil tuan, dia kena panggil tuanku. Tuanku Patik datang menyembah. So dia ada bahasa istana. Kalau bahasa istana tu, kalau bahasa pasar digunakan pada bahasa istana, salah. Jadi begitu juga dari segi bahasa, dari segi peradaban. Allah ajar kita beriktikad baik buruk daripada Allah. Tapi Allah ajar kita dari segi peradaban, di segi percakapan.
hak baik itu daripada Allah. Sebab tu kalau penjahat yang baik itu daripada Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan saya. Itu orang tu dia tak percaya kau buruk tu daripada Allah. Dia kata daripada saya. Ni sebab Allah ajar peradaban dalam menyebut. Sebab peradaban itu kalau tak cakap mengikut peradaban, benda tu salah. Kita pun ada bahasa pasar, ada bahasa standard. Jadi kalau bahasa pasar masuk dalam bahasa standard, tak lulus kuasa. Sebab apa kamu jawab dalam bahasa pasar, kita nak bahasa standard. Begitu. Okey. Jadi di situ, jadi berbalik kepada cerita, Nabi kena sihir. Dan Nabi terkesan sihir tadi, memberi kesan. Sebab orang Yahudi tu dia ada buat sihir tadi. Sebab sihir tu, dan Yahudi tu menganggap dia muasir besar. Nabi kesan. Cuma Nabi, semasa Nabi terkena sihir itu, Nabi digambarkan. Perbuatan yang Nabi tak buat, Nabi seolah-olah telah buat. Benda tu Nabi tak buat lagi, tapi Nabi digambarkan dengan satu perasaan bahawa Nabi buat benda yang Nabi tak buat. Itu kesan sihir Yahudi yang telah buat pada Nabi. Nabi dalam keadaan macam ni. Bila Nabi buat keadaan macam ni, Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa Nabi tu kena sihir. Bila Nabi kena sihir, maka dua malaikat telah datang kepada Nabi sewaktu Nabi tidur. Dia kata, apa dah jadi kepada orang ni? Malaikat tu nak sebut pada Nabi. Nabi berasa macam ni. Nabi cerita dalam bab sihir nanti. Yang macam mana Nabi kena sihir. Kenapa? Apa dah jadi dengan orang ni? Kata satu orang malaikat lagi. Kata satu malaikat lagi. Tak ada apa. Tak ada apa. Kenapa tu? Apa yang ada tu? Tak ada apa dia kena sihir je tu. Dia kena sihir. Siapa sihir dia? Orang Yahudi. Siapa nama yang Yahudi yang menyihirkan dia tu? Fulan. Nama saya tu lupa dah siapa. Fulan. Macam mana dia sihir? Dia ambil rambut Nabi. Dia sihir dengan badan, dengan apa yang ada pada Nabi. Dia jumpa rambut Nabi macam mana, tak tahulah. Dia ambil rambut Nabi. Dia bacalah mantanya apa semua tu. Bacaan-bacaan sihir dia tadi. Dia telah ambil rambut Nabi. Dia telah simpulkan pada manggal kurma. Kan kita kan ada mangga apa tu? Kan pokok kelapa kan dia ada manggal kelapa tu. Kita boleh buat sapu tu, boleh buat penyapu tu. So dia ikat rambut Nabi pada manggal kurma dan dia selam, dia bacalah manta-manta dia tu dan dia selam dalam telaga buruk. Nabi digambarkan macam tu. Nabi sedar. Bila Nabi sedar, Nabi pun tahu. Nabi pun bagi tahu sahabat, pergi ke telaga tadi dan selam dan ambil manggal tadi. Di situ ada rambut Nabi. Nabi telah disihirkan. Dan benda ni kesan pada Nabi. Iaitu Nabi diimajinasikan. Maksudnya dia diimajinasikan. Dia diimajinasikan dengan satu perkara yang mana Nabi tak buat, Nabi seolah Nabi telah buat. Aku dah buat ni, sudah tak buat lagi. Itu kesan dia. Tapi ulama bahas lagi, adakah kesan itu semasa Nabi kena sihir, yang Nabi melakukan satu perbuatan yang mana boleh tak perbuatan itu mengubah syariat? Tak. Kesan yang terkena kepada Nabi dalam sihir tadi tidak boleh mengubah hukum syariat sampai tak akan berubah. Sebab Yahudi ni dia nak ubah hukum syariat. Supaya Nabi buat benda tak betul, yang benda tak betul tu jadi betul. Itu maksud dia, sebab dia nak ubah syariat. Tapi Allah kata, bila Nabi itu dihantar atas untuk syariat, sebagaimana Nabi Sulaiman tadi dihantar untuk menyampaikan syariat. So saya ada kait konteks satu saja. Cerita tentang Nabi Sulaiman, cerita tentang Nabi, cerita tentang hukum yang macam ayat ni dia panjang. Sebenarnya panjang lagi nak cerita, tapi saya bahas tuan-tuan simple dulu hari ni. Banyak lagi nak bahas, takut tuan-tuan pening kepala je. Tapi kalau tuan-tuan faham setakat ni pun okey dah. Mayang atau manggal tadi. Okey, tak apa, mayang atau mangga. Jadi Nabi ni semacam Nabi Sulaiman, dia buat tu bukan atas dasar sihir, dia buat atas dasar hukum. Dan Nabi menyampaikan hukum, bahkan buat sihir. Tak.
menyampaikan hukum. Dan hukum Allah tadi mukjizat yang diturunkan ke atas nabi-nabi. Jadi dengan kesan sihir tadi, adakah boleh mengubahkan hukum Allah ke atas perbuatan Nabi? Ulama mengatakan tak boleh. Sebab itu Nabi digambarkan pada benda yang Nabi rasa Nabi buat. Nabi tak buat, Nabi seolah Nabi buat tadi. Dan sampailah perkara itu dia tidak memberi kesan kepada hukum syariat. Dengan sebab Nabi kena sihir tadi, maka berubah hukum syariat. Tak akan terjadi benda ni. Sebab Nabi itu adalah menjelaskan hukum syariat. Sebab menjelaskan hukum syariat. Dia menjelaskan kata-kata dan hukum syariat. Okey, boleh faham? Jadi perkara ni, perkara-perkara yang nak diceritakan ni, jadi kita kena faham benda ni, akidah ni, benda faham i'tiqad ni. Jadi Nabi digambarkan benda tu. Barulah hilangnya perbuatan sihir tadi. Maka sihir itu memberi kesan. Tapi dia tidak boleh mengubah hukum syarak. Dia tidak boleh mengubah hukum syarak. Dan belajar sihir itu haram. Belajar dengan tujuan untuk menolak sihir itu juga haram. Walaupun belajar sihir tu haram. Sebab tu kita nak tolak sihir tadi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muwatta yang diriwayatkan daripada sahabat yang bernama siapa sahabat dia? Dalam riwayat Muwatta yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ahbar daripada hadis. Jadi Ka'ab bin Ahbar daripada hadis ni dia telah istidlalkan yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta yang diriwayatkan oleh sahabat yang nama dia Qa'qa'ah bin Hakim. Sahabat nama Qa'qa'ah. Sahabat ni nama pelik, Qa'qa'ah. Sahabat ni nama apa? Qa'qa'ah. Qaf ain qaf alif ain. Qa'qa'ah. Nama pelik sahabat ni, Qa'qa'ah. Nama sahabat ni lah sahabat yang mana zaman dia berlari di atas air tadi. Zaman sahabat-sahabat yang nak melintasi, nak pergi berlawan dengan tentera Iran. Pada masa tu Iran telah bakar semua kapal. Sahabat semayang 2 rakaat, sahabat boleh jalan atas air. Dan sahabat ni lah, tentang Qa'qa'ah ni lah yang dia punya mangkuk dia jatuh dalam air, mangkuk dia tenggelam tu. Dia sahabat-sahabat tak tenggelam, jalan atas air. Orang Farsi kata, dia amdan. Jin dah mari tu, jin dah mari. Jin macam mana yang boleh jalan atas air? Dia kata jin selalu kan sahabat. Sebab kudratullah. Sahabat boleh ambil daripada kudratullah, bukan lagi sunnatullah. Tapi cerita lain pula tu, cerita bab lain. Ada benar nak cerita tuan-tuan, insya-Allah bersama, insya-Allah. Boleh saya boleh cerita sedikit sebanyak apa yang saya tahu je lah. Tuan-tuan kena belajar banyak lagi. Tuan-tuan kena belajar banyakkan lagi. Allahu akbar. Okey. Jadi Nabi kata, laulal kalimat aqwa lahum laja'alatni yahudu himaran. Laulal kalimat aqwahunna laja'alatni al-yahudu himaran. Jika tidak ada kalimah ini, jika aku tidak membaca kalimah ini dengan secara berterusan, maknanya aku baca sebagai amalan, maka nescaya Yahudi akan menyebabkan aku menjadi kaldai. Nabi kata ada kalimah-kalimah ni Nabi sentiasa membaca secara berterusan. Jika Nabi kata aku tak baca kalimah ni, la ja'alatni yahudu, ja'alatni yahudu, Yahudi tadi akan menjadikan aku himar. Jadi Yahudi dia kena sahih, dia duduk sahih Nabi ni. Dia duduk sahih Nabi ni. Tapi kata Nabi kesan juga. Tapi untuk menahan sihir tadi, Nabi membaca beberapa kalimah, membaca beberapa ayat.
membaca doa-doa. Sebab tu doa-doa mentera kita dibolehkan. Sebab tu doa-doa mentera dibolehkan. Tetapi doa itu sabit daripada Quran dan hadis, dan doa itu tidak bersalahan dengan syariat. Boleh ke baca doa serapah, jampi serapah? Jampi serapah tu boleh jika dia tidak bersalahan dengan syariat. Tidak, jampi tadi maksudnya baca doa-doa yang mana baca doa-doa tadi daripada Quran dan hadis, dan doa-doa yang baik, yang memberi makna baik dan tidak bersalahan dengan syariat. Kan dulu kan orang ketua bala taka balik bukit budak nakal boleh sakit. Tu jampi serapa apa tak tahu tu. Zaman kecil-kecil kita belajar tu doa tu. Kita belajar jampi. Buat bala taka balik bukit, bala taka balik bukit tu apa tak tahu. Bala taka balik bukit budak nakal boleh sakit. Banyak benda lah, bukan setakat Nabi nak ajar doa tu. Banyak perkara yang mana hikmahnya di sebalik benda tadi. Sebab nak cerita bahawa hukum syariat tak akan berubah walaupun Nabi terkena. Dan banyak benda lah, bukan hanya sebab itu. Tapi Nabi ajar di samping tu, Nabi banyaklah benda-benda yang Nabi ajar pada kita. Jadi Nabi kata, kalau aku tak baca kalimah ni dalam riwayat yang dinakalkan oleh Ka'ka'ah. Tapi nakalan ini diambil oleh Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar ni dia pendeta Yahudi, tapi dia masuk Islam di zaman Saidina Umar. Dia tak boleh jadi sahabat. Ka'ab bin Ahbar ni rahmatullah alaih, dia tak jadi sahabat. Dia Yahudi. Dia masuk Islam di zaman pemerintahan Saidina Umar. Ka'ab bin Ahbar, seorang pendeta Yahudi zaman Nabi, tapi dia masuk Islam masa zaman pemerintahan Umar. Ka'ab bin Ahbar, dia tidak boleh menjadi sahabat, dia menjadi tabi'in. Walaupun dia hidup sezaman Nabi. Ka'ab bin Ahbar pendeta Yahudi. Cuma yang sahabat Salam tu. Siapa nama sahabat Yahudi tu? Abdullah bin Salam tu. Abdullah bin Salam. Sahabat nama tu Abdullah bin Salam tu. Abdullah bin Salam tu Yahudi juga, tapi pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi. Dia sahabat Abdullah bin Salam ni. Cuma Ka'ab bin Ahbar ni orang mengatakan, ada mengatakan sahabat, tapi kalau kita belajar dia masuk Islam, kalau tengok dalam sejarah, dia masuk Islam ialah yang dia masuk Islam tu disebabkan dia masuk Islam tu kerana apa? Di zaman pemerintahan Saidina Umar, dan dia menjadi tabi'in lah sebab dia hidup sezaman dengan sahabat, beriman pada zaman sahabat, dia dikira tabi'in, dia bukan dikira sahabat. Jadi dan riwayat ni diriwayatkan oleh Imam Mu'attah. Apa bacaan dia? A'udzu biwajhillahil azim. A'udzu biwajhillahil azim allazi laisa syai'un a'zamu minhu wa bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun bi asma'illahil husna kulluha ma amiltu minha ma lam a'lamu min syarri ma khalaq wa bara'a wa dharra'a akhrajahu fil muwatta. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, wajhillah, dengan Allah, aku berlindung dengan Allah yang Maha Azim. Aku berlindung dengan nama Allah yang Maha Azim, yang mana laisa syai'un a'zamu minhu, yang mana tidak ada siapa yang boleh mengambil perlindungan daripadanya kecuali Allah. Dan dengan kalimah-kalimah yang sempurna, kalimah-kalimah yang tam, yang mana dengan kalimah-kalimah yang tak boleh mengatasi sama ada orang baik maupun orang buruk, dengan nama-nama Allah yang husna, dan aku mengetahui setiap sesuatu yang buruk itu semuanya Allah lah yang menciptanya, wa bara'a, yang Allah lah yang mewujudkannya, dan Allah lah yang menciptanya, mewujudkannya dan menyebarkannya. Itu Allah semua. Itu semua tadi. Ini kalimah yang Nabi baca. Nanti saya tuliskan sedikit kalimah tadi, insya-Allah. Bacaan-bacaan banyak sekali lah.
Allahu Akbar. Jadi kita dah 8 lebih dah bab sihir saja. Habislah sihir. Sedikit sebanyak tentang sihir. Apa itu kita ambil daripada ayat. Dan sihir ini nak ceritanya dosa besar je. Nak ceritanya tentang dosa besar. Masya Allah, tuan-tuan yang mulia, kita sambung lagi pelajaran kita insya-Allah. Kita akan ada mingguan ni sampai ke kita pengajian ni kita akan buat sampai ke 9 hari bulan 6 lah. Kita tengok macam mana pengumuman PKP tadi. So kita hari-hari kita boleh buat lagi. Cuma untuk mempercepatkan pembelajaran saya buat satu kelas khusus iaitu daurah. Dan daurah ini tuan-tuan kena menyertainya, dan orang-orang yang menyertai kita sahaja yang boleh memasuki kelas daurah. Seperti baru ni kita buat Sabtu dan Ahad 6 jam. Dia ada syarat-syarat je, nanti saya akan letak di page. Saya akan iklan untuk event daurah yang kedua. Jadi saya telah bincang dengan peserta-peserta ni, mereka-mereka yang bersama dengan saya lebih kurang 170 orang. Tapi datang dan pergi. Kita akan buat daurah ni 2 minggu sekali. Jadi bulan 6 ni saya pilih tarikhnya 13 dan 14, dan di hujung bulan tadi Sabtu dan Ahad, yang insya-Allah kita buat 2 minggu sekali. Dan pembelajaran ni dalam Kitabul Iman kita teruskan secara umum. Jadi insya-Allah dalam 13 14 ni kita bulan 6 ni kita akan buat daurah yang kedua untuk sambung Kitabul Ilm sikit lagi untuk habiskan Kitabul Ilm. Kalau Dr. Cik Anwar tu ada, sebab kita bahas Kitabul Ilmu tu di University UIA itu dalam masa sejam saja. Saya bagi masa dalam masa sejam, sedangkan saya dah bagi masa dalam masa 6 jam pun tak habis Kitabul Ilmu untuk mereka ni. So saya bahas 6 jam saja. Kan doktor kata, kalau ustaz bahas detail tu seronok. So saya bahas detail dalam daurah saya insya-Allah dalam Kitabul Ilmu. Sebab daurah ni, kalau pengajian daurah saya baca, tuan-tuan dengar, tuan-tuan tak tanya apa, tapi saya tak boleh buat macam tu. Itu bagi mereka yang telah mengaji daurah ni, orang telah belajar, orang semua dah ada ilmu-ilmu, dia mari depan guru, dia tak ada, guru bagi je. Saya tak boleh buat macam tu. Saya cuma nama daurah ni so nak nampak tuan-tuan tu bersemangat dan tuan-tuan boleh menyertai bersama. Nanti insya-Allah kita akan menyertai daurah dia nanti insya-Allah. Dengan berkat hikmah ni lah. Masya-Allah, berkat hikmah ni, masya-Allah, penerangan-penerangan. Sebab dalam penerangan kitab saya ni, dalam Midrajul Fawatih, saya tulis 3 baris. Lepas 3 baris saya pegang lain, saya cerita topik lain, cara penulisan lain. Kadang-kadang orang baca dia tak boleh faham, kecuali orang-orang yang telah belajar, dia akan faham benda-benda ni. Jadi sebab tu saya terangkan balik cara membaca macam mana dan cara kefahaman macam mana, supaya bacaan ni insya-Allah saya akan susun semua penerangan-penerangan saya akan videokan semua penerangan-penerangan saya insya-Allah, bersama dengan bila orang beli kitab nanti dia ada penerangan-penerangan yang telah diberikan, mudah kita untuk memahami sesuatu perkara tadi insya-Allah. Itu pun banyak lagi cerita sihir tu, tapi tak boleh ceritalah. Cerita benda ni buat pembukaan sedikit pada tuan-tuan untuk tuan-tuan boleh fikirkan insya-Allah. Moga Allah SWT mudahkan kita. Semua itu daripada Allah, yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم.